Assalamualaikum murid-murid. Kita jumpa lagi untuk hari ini. Baik, sebelum cikgu memulakan pelajaran, cikgu minta kamu ambil buku aktiviti jilid 1 BM Bahasa Melayu dan pergi ke halaman atau muka surat 36. Kita lihat apa yang terdapat dalam aktiviti 2. Baca ya. Baca dan fahami petikan, kemudian tulis ayat yang menunjukkan kepentingan membaca. Okey, dia minta di sini adalah petikan ini berkaitan dengan kepentingan membaca. Baik, kita baca ya. Dan ikut cikgu. Okey, perlahan-lahan. Rina dan rakan-rakannya suka membaca di perpustakaan. Okey, awak boleh melihat buku awak sendiri. Okey, baris 2. Dengan membaca, mereka dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah. Rangkap yang kedua, aktiviti membaca merapatkan hubungan Rina dengan rakan-rakannya. Mereka sering berbincang tentang bahan bacaan masing-masing. Baik, rangkap yang ketiga. Rina dan rakan-rakannya mendapat pengetahuan baharu daripada perbincangan tersebut. Mereka menjadi lebih bijak dengan adanya pengetahuan baharu. Okey, baik. Itu saja untuk petikan. Kita ada 3 rangkap di sini. Jadi cikgu nak tanya kamu, apakah tajuk atau kaitannya petikan di atas? Ya, dia memberitahu kita tentang apa yang cikgu gariskan di atas ini. Kepentingan membaca. Okey, faedah-faedah banyak yang terdapat faedah-faedah membaca. Okey, untuk pertama, awak lihat tulisan yang berwarna hitam. Kepentingan baca apa? Ya, di sini ada jawapan untuk nombor 1. Dengan membaca, mereka dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah. Okey. Dan di bawah petikan ada diminta kamu untuk menulis kepentingan membaca. Okey, untuk nombor 1, cikgu dah garis di situ. Dia dah bagi jawapan pada tempat kosong. Dengan baca, mereka dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah. Okey, itu jawapan nombor 1. Okey, yang kedua, apakah faedah tersebut lagi? Semua ada 3 ya di sini. Awak perlu mengisi 3, 2 lagi kotak kosong di bawah, nombor 2 dan nombor 3. Okey, mari kita lihat di petikan kedua. Di rangkap yang kedua. Okey, bukan petikan ya. Di rangkap yang kedua, awak boleh nampak di situ dia telah memberitahu apa? Okey. Yang kedua, okey, di sini. Untuk rangkap kedua, okey, jawapannya ialah aktiviti membaca dapat merapatkan hubungan Rina dan rakan-rakannya. Okey, itu yang kedua. Baik, untuk jawapan yang ketiga, awak boleh lihat di rangkap yang ketiga. Okey, yang ketiga, Rina dan rakan-rakannya mendapat pengetahuan dan seterusnya awak ambil yang baris bawah. Mereka menjadi lebih bijak dengan adanya pengetahuan baharu. Okey, jadi awak boleh melihat jawapan cikgu dan dapat menyalin di bahagian nombor 3. Baik, seterusnya mari kita lihat muka surat 37.
Okay, kita baca sama-sama ya. Pergi ke aktiviti 3. Susun semula perasa untuk membina ayat berdasarkan gambar. Susun semula perasa berdasarkan gambar. Awak boleh tulis bagaimana pembinaan ayat atau susunan ayat dibuat mengikut gambar. Okey, nombor 1 telah diberi jawapan kepada kamu. Okey, soalan yang diberi ialah menceriakan pondok bacaan mereka penduduk Taman Muhibah. Okey, bagaimana awak nak mencari jawapan untuk menyusun menjadi susunan yang betul? Ialah kamu perlu mencari huruf besar. Untuk setiap ayat, awak perlu menulis pada permulaan ayat mesti tulis dalam keadaan huruf besar dahulu. Okey. Di sini huruf besarnya ialah penduduk Taman Muhibah. Okey, P huruf besar, T huruf besar dan M huruf besar. Walaupun kata nama khas, tapi kalau awak bandingkan dengan kata nama am yang lain atau paksa yang lain, tidak ada menunjukkan huruf besar. Jadi, tentulah jawapan untuk kata nama khas ini adalah di hadapan. Okey, kita baca jawapan yang diberi. Penduduk Taman Muhibah menceriakan pondok bacaan mereka. Okey, penduduk Taman Muhibah. Nombor 1, menceriakan. Nombor 2, pondok. 3, bacaan. 4 dan mereka yang kelima. Okey. Baik, itu contoh-contoh yang diberi pada awak. Okey, mari kita lihat soalan yang kedua. Kalau awak lihat gambar di situ, ada orang menyapu sampah, okey, dan membersihkan kawasan. Okey. Mari kita lihat ya. Kita baca dulu soalannya. Keliling pondok, Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan. Di sini ada berapa ayat? Ya, ada keliling pondok, Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan. Okey, ada berapa yang cikgu tik di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat semuanya. Okey, 7 perkataan semuanya yang ada pada gambar yang kedua. Baik, bagaimanakah awak hendak menyusun dan mencari perkataan yang pertama? Okey, tadi cikgu telah ajar kamu bagaimana nak mencari. Jawapan ialah perlu melihat huruf besar terlebih dahulu. Di sini semuanya kebanyakan huruf kecil kecuali Rina. Jadi Rina itu perlu diletak pada nombor 1. Sebab itulah jawapan yang perlu ditulis nombor 1. Sebab nombor 1 adalah nombor yang perkataan yang perlu berada di depan tu mesti huruf besar. Okay, nombor 1 Rina. Seterusnya apa? Ya. Nombor 2 ialah dan. Okey, nombor 3. Ya, betul. Kawan-kawannya. Nombor 4. Ya. Membersihkan. Nombor 5. Kawasan. Nombor 6. Keliling. Dan nombor 7 ialah pondok. Okey, kita baca semula. Rina dan kawan-kawannya. Okey, baca dengan cikgu ikut nombor ya. Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan keliling pondok. Okey. Awak boleh lihat di situ jawapan untuk gambar yang kedua.
Okey, mari kita lihat gambar yang ketiga. Ya, menanam pokok bunga di tepi pondok. Beberapa orang penduduk. Ada berapa ayat di situ? 1. Okey, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 perkataan di situ yang perlu awak tulis. Awak tidak boleh meninggalkan satu perkataan pun. Kalau awak tinggal ada salah satu perkataan, ia akan menjadi salah. Ada 9. Jadi awak perlu menulis dengan betul 9 perkataan ini dengan tepat. Bagaimanakah untuk jawapan nombor 3? Ya, kita perlu mencari huruf besar terlebih dahulu. Mesti berada di hadapan. Baik, untuk yang pertama ialah nombor 1 ialah beberapa. Nombor 2 orang. Nombor 3 penduduk. Nombor 4 menanam. Yang kelima pokok. Yang keenam bunga. Yang ketujuh di. 8 tepi. Dan 9 pondok. Baik, kita baca. Adakah jawapan itu betul? Beberapa ikut nombor ya. Beberapa orang penduduk menanam pokok bunga di tepi pondok. Ya, cikgu harap awak boleh menulis mengikut nombor-nombor yang telah cikgu dan awak telah beri jawapan di situ. Lihat gambar yang keempat. Apa ada pada gambar yang keempat? Ya, awak boleh lihat di situ. Awak boleh rujuk buku aktiviti awak. Dia tengah buat apa? Mengecat. Ada banyak di sini kata nama khas dan huruf besar di sini. Bila ada huruf kata nama khas dan huruf besar, awak perlu berhati-hati. Ya, tidak semestinya kata nama khas itu berada di hadapan. Di sini kalau awak lihat ada berapa perkataan semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 perkataan semuanya di situ. Baik. Tadi cikgu telah terang pada awak, tidak semestinya kata nama khas iaitu Pakcik Luman dan Halim itu berada di depan. Apabila ada kata nama am, mana kata nama am di situ? Sebab kita dah belajar. Ya, kata nama am di situ ialah ayah. Ayah. Jadi kita perlu memberi tumpuan kepada kata nama am. Jadi bila ada ayah di situ, kita perlu letak nombor 1. Ayah nombor 1. 2 Halim. 3 dan 4 Pakcik Luqman. 5 mengecat. 6 pondok. 7 itu. Jadi kita baca adakah jawapan itu betul. Ayah Halim dan Pakcik Luqman mengecat pondok itu.
Ya, betul. Pastikan awak meletak titik ataupun notah apabila awak selesai menulis ayat. Baik, kita pergi ke soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Kita baca dulu soalan. Dan awak perlu melihat gambar dahulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, ada 8 perkataan di situ. Kita baca. Taman Muhibah dan ceria, kelihatan cantik, pondok bacaan. Bagaimana nak menentukan jawapan? Tadi cikgu telah beritahu kamu, bila ada kata nama khas, tidak semestinya ia berada di hadapan. Awak perlu pastikan mana lagi kata nama am yang berhuruf besar. Bila awak lihat di situ, jawapan untuk huruf besar ialah pondok. Pondok adalah kata nama am bagi tempat. Jadi semestinya dia berada di perkataan yang pertama untuk penyusunan ayat. Jadi kita letak nombor 1 pondok, nombor 2 bacaan, nombor 3 taman, nombor 4 muhibah, nombor 5 kelihatan, nombor 6 cantik, nombor 7 dan nombor 8 ceria. Kita baca. Pondok bacaan, taman muhibah, kelihatan cantik dan ceria. Baik, itulah jawapan yang terakhir yang perlu awak tulis. Cikgu harap awak dapat menulis dengan kemas dan betul. Bagi tulisan itu betul dan tulis mengikut garisan yang diberi. Tulis atas garisan ya. Sambung pula ke muka surat 38. Untuk hari ni kita buat latihan tu banyak sikit ya, sebab semalam kita dah cuti. Jadi cikgu perlu menghabiskan latihan ini supaya kita boleh pergi ke tajuk yang baru apabila buka sekolah nanti. Kita baca untuk aktiviti yang 3. Bina ayat berdasarkan rasa. Omar dan rakan-rakannya melawat hari terbuka kelab buku sahabatku di bandar. Berbagai aktiviti dijalankan di situ. Siapa yang pergi ke pameran hari terbuka kelab buku sahabatku? Ya, Omar dan rakan-rakannya. Jadi di bawah itu adalah cerita tentang Omar dan juga rakan-rakannya. Apabila rakan-rakannya, awak boleh letaklah mana-mana nama yang awak suka. Baik, kita lihat pada gambar 1. Perkataan perasa yang diberi ialah berbual mesra. Apabila awak lihat di situ ada 2 wanita, seorang budak lelaki, seorang budak perempuan, tentulah yang dewasa itu awak boleh katakan Ibu Omar berbual mesra dengan Ibu Salmah. Ibu Omar berbual mesra dengan Ibu Salmah. Apabila diberi perasa, awak perlu meletakkan perkataan yang diberi. Awak tidak boleh meninggalkan perkataan berbual mesra. Untuk ayat di bawah juga telah meletakkan perkataan berbual mesra. Jadi awak perlu kembangkan ayat tersebut menjadi ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Jadi awak perlu meletakkan perkataan perasa yang diberi itu. Mari kita lihat jawapan ataupun perasa yang kedua. Perasa yang kedua, apa terjadi pada gambar tersebut? Awak lihat ada 2 orang budak, iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan. Seorang perempuan tu berambut panjang. Biasanya budak itu yang ikat-ikat tocang, ikat macam tu, biasanya budak itu seorang berbangsa India. Jadi awak bolehlah letak di situ, letaklah nama-nama budak lelaki tu nama siapa.
Okey, kalau bagi contoh untuk cikgu. Okey, gambar yang kedua. Diberi frasa adalah pameran buku. Jadi cikgu akan tulis nama di situ dan kembangkan ayat. Aiman dan Rani mengunjungi pameran buku. Aiman dan Rani mengunjungi pameran buku. Baik, lihat gambar yang ketiga. Nampak di situ adalah satu pertandingan bercerita. Siapa yang ambil bahagian? Awak boleh letaklah kawan Omar. Okay, boleh letak mana-mana nama. Kecuali kalau awak nampak gambar itu seorang lelaki, awak berilah nama budak itu nama seorang lelaki. Kalau budak itu perempuan, awak lihat di situ kelihatan perempuan, awak berilah nama seorang murid perempuan. Okey, bagi cikgu letak pasal seterusnya pertandingan bercerita. Okey, tadi cikgu cerita tadi adalah seorang lelaki, jadi cikgu letak di situ Hadi. Okay. Hadi mengambil bahagian dalam pertandingan bercerita. Hadi mengambil bahagian dalam pertandingan bercerita. Okey, jadi cikgu telah masukkan frasa yang diberi iaitu pertandingan bercerita. Baik, untuk gambar yang keempat, awak lihat di situ seorang doktor telah memeriksa seorang budak ataupun orang dewasa. Kita tak tahu di situ ya, sebab di situ adalah pameran buku. Okey, cuba awak lihat perkataan frasa yang diberi ialah pemeriksaan doktor. Pemeriksaan doktor. Okey, apa yang awak boleh bina ayat di situ ialah orang ramai boleh mendapatkan pemeriksaan doktor semasa hari terbuka kelab buku sahabatku. Untuk gambar yang kelima, kelihatan di situ adalah sebuah kedai. Okey, kedai di situ menjual, kalau awak nampak di situ adalah kedai menjual alat tulis. Okey. Di situ pun frasa di situ telah memberi perkataan membeli alat tulis. Jadi bolehlah awak bina ayat di situ. Ada kelihatan kawan Omar, ada dua kawan Omar. Jadi awak boleh letaklah nama-nama, mana-mana satu nama yang awak suka. Kecuali kalau di situ ada gambar dua lelaki, budak lelaki. Jadi awak tulislah nama dua-dua itu adalah budak lelaki. Nama okey, yang cikgu pilih di situ ialah Arif dan Jianzing. Okey, kita guna buat bina ayat. Arif dan Jianzing membeli alat tulis yang dijual di pameran buku. Okey, di sini cikgu telah sediakan jawapan dan kamu boleh menirunya dan masukkan dan tulis dengan kemas dan jelas dan betul pada jawapan untuk muka surat 38. Baik, selamat belajar semua. Assalamualaikum.